Assalamualaikum. Okey, hari ini kita akan belajar bab baru iaitu bab 7, koordinat, iaitu jarak dalam sistem koordinat kartes. Okey, apakah yang akan kita pelajari dalam video kali ini? Okey, yang pertama kita akan belajar tentang maksud jarak, okey, apa yang dimaksudkan dengan jarak. Dan yang kedua dan yang penting iaitu kita nak menentukan jarak ataupun menghitung jarak antara dua titik pada satah kartes. Okey, sebelum kita masuk kepada jarak, kita kena tahu dulu apakah koordinat, iaitu topik bab ni tentang koordinat. Koordinat tu apa? Okey, koordinat ialah pasangan nombor yang dapat menentukan kedudukan suatu titik. Okey, pada satah kartes ni satah lah. Okey, so pasangan nombor. Okey, kalau tengok buku teks, okey, satah kartes dia mempunyai dua paksi seperti rajah. Ni ada dua paksi. So, yang baring ni ialah paksi X. Yang baring paksi X, yang tegak ni ialah paksi Y. Okey. Dan yang mengufuk, kita panggil ni mengufuk dengan mencacang. Okey. Kedua-dua paksi tersebut akan bersilang antara satu sama lain. So, dia bersilang kat sini. Kan? Betul? Okey, tempat persilangan ni kita panggil asalan. Asalan ni maksud dia kosong. Kat tengah-tengah ni ialah kosong. Okey, kalau tengok rajah yang dia kat bawah ni asalan, kosong-kosong. Okey, so kalau cikgu letakkan skala dia mesti sekata. Kalau buku awak selang dua kotak, mesti yang lain pun selang dua kotak. Okey, so contoh untuk skala pada paksi X, cikgu nak gunakan sifir 1, 1 sahaja dulu. So kalau 1, kan kosong 1, 2, 3, 4, 5. Okey, so kalau gunakan 2, dalam kiraan 2 lah, dalam gandaan 2. 2, 4, 6, 8, 10. Mesti sama gandaan dia. Okey, ke belakang, okey, macam awak belajar tahun lepas di atas 1, integer, selepas kosong, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan juga negatif 5. Okey, so ini ialah untuk paksi X. Okey, so yang mencacang ni, yang tegak ni, ini adalah paksi Y pun sama. Ingat, kalau kat sini awak selang setiap dua kotak, jadi mesti dua kotak. Selalu kesilapan berlaku kat sini lah. Sebab dia dah tulis kosong, jadi tak nampak jarak dia tu. Mesti sama saiz kotak tersebut, saiz skala tersebut. So, sama juga kalau ke atas 1, 2, 3, 4. So, kalau ke bawah, so negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan negatif 5. Okey, so bagaimanakah kita nak menentukan kedudukan? Okey, so contoh cikgu letak titik A dan titik B. So macam mana cikgu nak menentukan kedudukan A dan kedudukan B? Okey, so kita tentukan A dulu. Okey, A maksudnya cikgu nak baca ni. So nak baca, okey, cara nak baca dia ialah cikgu akan baca jarak mendata dulu. Ni, jarak mendata dulu. Ataupun mengufuk. Ni, jarak mengufuk berapa kat sini dulu? Ni, yang baring dulu. Okey, so kalau cikgu baca ni, maksudnya daripada 0 hingga 3. Atau dikata kat sini lah 3. Paksi X dulu, 3. Okey, kemudian barulah cikgu baca paksi Y. Iaitu jarak mencacang kat sini. Okey, so 3, 1. So ingat kita akan baca yang paksi X terlebih dahulu. Okey, kalau B. Kalau titik B, okey, so kita akan baca koordinat. Kita akan baca jarak. Kalau ikut ni kita akan baca jarak mengufuk dahulu. Tapi okey, nak senang kita akan baca paksi X dulu. Kita baca yang bawah dulu ni. Kita baca paksi X dulu iaitu negatif 4. Okay, kat sini barulah kita baca pada koordinat Y 2. So negatif 4, 2. So ingat kita baca X kat depan baru Y. So kita baca X baru Y. Okey, so ada 3 titik kat sini. Ada titik D, E dan F. Okey, titik D diberi ialah 3, negatif 5. Okey, di manakah kedudukan titik D? Okey, so kalau tengok kat sini D, 3. So 3 kat sini. Negatif 5 berada di bawah. So 3 kat sini. Negatif 5 kat sini kan? So dia akan bertemu di sini. Betul? Dia akan bersilang di sini. So maksudnya titik D berada di sini. Okey, titik E ialah negatif 5, negatif 1. Okey, ingat negatif 5 ni kita baca untuk paksi X dahulu. So negatif 5 kat sini. Negatif 1 berada di mana? Atas ke bawah?
Negatif 5 berada di bawah. So kat sinilah. Sampai kat sini je. Okey, so titik E berada di sini. Okey, dan titik F ialah 4, 4. So F 4. Okey, kita baca 4 kat sini. Paksi S dulu 4. Okey, 4. Dan pasangan dia ialah 4 juga. So 4 ke atas lah. 4 kita akan naik sampai stop dekat 4. Maksudnya dia berada di F berada di sini. Okey, so kalau titik C berada kat sini, macam mana nak baca titik C? Sedangkan C ni, okey. So kita baca dulu part C mana? Kita akan baca dulu part C X kan? So X, okey. So naik dulu. Berapa ni? 0. Dan dia berada pada part C Y negatif 3. Okey, baik. Apakah jarak? Okey, so cikgu dah tandakan ada titik A, titik B, titik C dan titik D. Okey, yang pertama ialah jarak AB. Okey, jarak AB, okay, kalau tengok kat sini, jarak A kepada B ni kan? Ni ialah jarak mengufuk. Ni kan jarak mengufuk. Okey, so kat sini ni jarak mengufuk. So kita kira, ni 1 kali, 2, 3, ni dah ada 4. Okey. 5, 6, 7. So maksudnya jarak A kepada B ialah 7. 7 darab. Okey, awak kena kira satu kotak ni berapa unit. Satu kali lompat ni berapa unit. So kalau kita tengok kat sini dia menggunakan gandaan 1 kan. Ni. Satu kali lompat ni sama dengan 1. So darab 1 unit. Jadi jarak A kepada B, ni jarak ni ialah 7 unit. Okey, so cuba tengok jarak BC pula. Okey, B kepada C. Okey, ni kat sini B nak kepada C. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. So maksudnya 5 darab dengan berapa unit sekali lompat ni? Pun sama 1 unit. So jarak B kepada C ialah 5 unit. Okey, next ialah jarak C kepada D. C kepada D, okey, 1, 2. So maksudnya ada 2. Okey, itu berapa unit sekali lompat ni? 1 unit kan? So maksudnya 2 darab 1 unit ialah 2 unit jarak dia. Dan yang terakhir ialah jarak A kepada E. Okey, A kepada E. Cikgu labelkan E kat sini. So berapa kali lompat ni? 1, 2. So 2 darab dengan 1 unit. So jarak A kepada E ialah 2 unit. Awak kena ingat jarak mesti dalam positif. Jadi kalau awak dapat jarak negatif, mustahil lah tu. Mana ada orang nak jarak bergerak negatif kan? Okey. Okey, ini adalah soalan buku teks muka surat 1, 2, 4. Okey, dia suruh awak tentukan jarak di antara dua titik. Okey, so untuk A, jarak AB. Okey, ni jarak AB, ini ialah jarak mencacang. Okey, jarak mencacang. Okey, so kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, so kalau cikgu tandakan kat sini, okey, ni kat sini daripada sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 darab dengan, okey, so awak tengok. Setiap kali lompat ni, berapa gandaan dia guna? So, 0 kepada 1 semua dia guna 1 unit kan? So, jarak dia 6 darab 1 unit. So, jawapan dia ialah 6 unit. Okey, next awak tengok soalan B, jarak PQ. Okey, kita kira dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6. Okey. 6. Okey, kemudian awak kena perhatikan pula. 6 darab dia guna gandaan berapa ni kat sini? Ni awak tengok kat sini. Ni dia lompat ke sini kan? Okey, so sini 0 hingga 5. So maksudnya satu kali lompat ni gandaan dia ialah 5. So sebab tu cikgu darabkan dengan 5 unit. Jadi 6 darab 5 unit. So jawapan dia ialah 30 unit. Untuk C, jarak DE. Okey, jarak D kepada E. Okey, so kita kira 1, 2, 3, 4. Okey, so 4. Okey, so kena kira pula. Satu kali lompat ni dia menggunakan, okey, sini berapa? Gandaan berapa? 10 unit kan? So 4 darab 10 unit, so akan dapat 40 unit. Dan soalan terakhir ialah D, jarak F kepada G. 1, 2, 3, 4. Okey, ada 4. So 4 darab, okey, awak tengok kat sini. Dia lompat ke sini, jangan awak kira pada part C.
Jangan kira pada paksi X, kena kira pada paksi Y. So, berapa gandaan dia kat sini? Satu kali lompat satu kotak ni ialah 2 kan? So, 2 unit. Jadi, jarak dia ialah 4 darab 2 unit, iaitu 8 unit. Okey, soalan ni sama macam soalan buku kerja muka surat 64 dan juga 65. Okey, jarak antara dua titik. Okey, jarak A dan jarak AB. Okey, so ni A kepada B. Okey, kalau tadi cikgu akan jawab kita kira, kita lompat kan. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tapi darabkan dengan tengok skala dia berapa. Okey, tapi masalah dia sekarang ni, soalan ni dia tak bagi skala. So, kita tak boleh nak kira lompat tu, darab skala susah. Tak boleh. Bukan susah. Memang tak boleh sebab tak ada skala. Jadi macam mana kita nak kira jarak AB? So, kalau awak perhatikan kat sini, okay, kat sini jarak B kepada asalan pada paksi Y, ini ialah 4 unit. Okay, sebab dia negatif 4 kan? Okay, so ini pula jarak dia kat sini ialah 6. Sebab kita akan rujuk pada titik X. Okay, 6. So, 6 unit. Jadi jarak B kepada A, 4 unit tambah 6 unit sama dengan 10 unit. Okey, atau kalau tak nak gunakan kaedah ni, okay, kita tengok okay, yang cikgu bulatkan ni. Cikgu bulatkan ni nilai dia sama, 6 dengan 6. Jadi 6 dengan 6 maksudnya dia mempunyai titik Y yang sama. Titik Y yang sama. So, cara nak cari jarak okay, ataupun jarak AB, kita boleh juga gunakan kaedah. Okay, titik pertama 6 tolak dengan titik kedua. Negatif 4. So, 6 tolak negatif 4. So, ni 6 tolak po. Sama juga 6 tambah 4. So, akan dapat 10 unit. Cikgu, kalau ada budak, dia buat terbalik. Dia gunakan yang belakang. Negatif 4 tolak 6. Negatif 4 yang belakang tolak depannya. Negatif 4 tolak 6. So, awak akan dapat jawapan negatif 10. Macam cikgu cakap tadi, kalau jarak, dia tak boleh simbol negatif sebab jarak kan. So, sama juga 10 unit. Okey, so jarak CD pula. Okey, yang kedua, jarak CD. Okey, okay, cikgu tinggal rosi kat situ. Okey, so kat sini ialah 6. Okey, 6. Okey, ni ialah 9. Macam mana cikgu tahu 6? Sebab ni jarak tegak. Kan, jarak tegak ni, so cikgu akan tengoklah paksi Y. Y 6. So, jarak dia kat sini 6. Ini kalau cikgu tengok paksi Y, ni negatif 9. Tapi macam cikgu cakap tadi, jarak tak boleh gunakan negatif. So, 9. Jadi, jarak CD ialah 6 tambah 9, iaitu 15 unit. Okey, kalau tak nak gunakan kaedah macam ni, tak nak buat ni, tak nak kira daripada asalan, okay, cara dia ialah, okay, so kalau kita tengok kat sini, dia titik C dan titik D, dia mempunyai koordinat X yang sama. Negatif 8, negatif 8. Okay, sebab dia jarak mencacang kan, jadi mestilah paksi Y yang berbeza. Jadi cara dia ialah titik yang pertama 6, tolak titik kedua. 6 tolak negatif 9, so dapat 15 unit. Ataupun kalau terbalik, negatif 9 tolak 6 akan dapat negatif 15. Jadi sama juga dengan 15 unit. Okey, seterusnya ini adalah soalan buku teks muka surat 126. Okey, jarak antara dua titik. Okey, dia bagi dua pasang titik di sini untuk A, iaitu 2 negatif 3 dan 4 negatif 3. Okey, so jarak dia ialah, okey, so kalau cikgu kita perhatikan kat sini, okey, pasangan titik ini mempunyai koordinat Y yang sama. Okay, koordinat Y yang sama. So, titik dia ialah titik yang menegak. Okay, sebab koordinat Y dia sama. So, ingat kalau koordinat Y sama, dia tegak. Okay, so, cara nak cari jarak dia ialah, kita tengoklah yang Y sama, so kita tengok yang X. So, jarak ialah 4 tolak 2 sama dengan 2 unit. Ataupun mungkin ada murid yang terbalikkan, 2 tolak 4 sama dengan negatif 2. Pun sama 2 unit. Okey, untuk B, kalau kita kat sini, titik B, pasangan titik B ni mempunyai koordinat X yang sama. X yang sama. So, kalau X yang sama, dia adalah satu titik yang jarak yang mencacang, yang tegak. Okey, so kosong sama. Jadi, nak kira jarak dia ialah
kita akan kira 1 tolak negatif 2. So, dapat 3 unit. Ataupun terbalikkan pun sama je. Negatif 2 yang bawah tolak dengan yang atas tolak 1 pun sama dapat negatif 3 iaitu 3 unit juga. Okey, ini adalah soalan buku kerja awak, muka surat 66. Okey, so kalau awak tengok kat sini soalan A, 7 kosong dan juga 7 negatif 5. Okey, 7 kosong dan 7 negatif 5, dia mempunyai titik X yang sama. Kalau X sama bermaksud itu ialah jarak tegak. Okey, X sama ialah jarak tegak. Okey, so jarak dia ialah kosong tolak dengan negatif 5. So, kita akan dapat jarak dia ialah 5 unit. Okey, kalau untuk C. So, C kita tengok kat sini, dia juga mempunyai nilai ataupun koordinat X yang sama iaitu negatif 4. So, kalau X sama itu ialah jarak tegak. Jadi, jarak dia ialah 8 tolak kosong. Jadi, jarak dia ialah 8 unit. Okey, untuk soalan E, E kita tengok. Pasangan titik ini mempunyai 6X. Ni pun sama. 6X sama dengan 6. So, dia mempunyai X yang sama. Iaitu 6. Kalau X sama jarak tegak. X sama jarak tegak. So, jarak yang kita nak cari ialah kita akan gunakan titik Y iaitu 13 tolak dengan negatif 2. So, kita akan dapat jarak dia ialah 15 unit. Okey, untuk soalan F kalau perhatikan di sini dia mempunyai Y yang sama. Y 5, ini pun 5. Dia mempunyai Y yang sama. So, ini ialah jarak mendatar. Jarak mendatar. Okey, ingat kalau X sama tegak. Y sama tidur. Baring. Okey, so nak cari jarak dia ialah kosong tolak dengan negatif 3. So, akan dapat jarak dia ialah 3 unit. Okey, soalan I, kita cek dulu apa yang sama. So, kalau tengok kat sini, dia mempunyai Y yang sama. Okey, so ingat, X sama tegak. Y sama baring. So, dia jarak yang baring lah. So, nak cari jarak ialah 7 tolak negatif 2. So, dapatlah sama dengan 9 unit. Okey, seterusnya kita tengok jarak antara dua titik. Okey, so kita tengok dulu jarak A, B. Okey, jarak A kepada B. Okey, sebelum ni slide dalam sebelum ni cikgu dah cakap. Cikgu dah ingatkan, X sama jarak tegak. Okey, Y sama jarak mendatar, baring. Okey, so kalau kita perhatikan jarak A dengan B, kalau awak perhatikan, apa yang sama? Y sama kan? Y adalah 6. Koordinat Y adalah 6. So, maksudnya Y sama. So, jarak mendatar. Betul lah ni. So, jadi nak kira jarak untuk A kepada B. So, sebab Y sama. So, kita akan gunakan koordinat X. Iaitu negatif 4 dan 6. Jadi, jarak dia ialah 6 tolak dengan negatif 4. Ataupun negatif 4 tolak dengan 6. Sama je. So, awak akan dapat jarak A kepada B ialah 10 unit. Okey, manakala kalau untuk jarak B kepada C, okey, tengok B kepada C ni. Sebenarnya apa yang sama? Okey, so kalau perhatikan antara B dengan C, yang sama ialah X. Negatif 4, negatif 4. So, X sama jarak tegak. Okey, so maksudnya betul lah ni. Ni jarak tegak kan? Dia mencacang. Okey, so tegak. So, kita akan gunakan nilai 6 dan juga negatif 9. Jadi, jarak dia ialah 6 tolak dengan negatif 9 iaitu 15 unit. Okey, seterusnya, bagaimana kalau kita nak kira jarak AC? Kalau awak tengok gambar rajah ni, titik A ialah 6, 6. Titik C ialah negatif 4, negatif 9. Negatif 4, negatif 9. Tak ada nilai yang sama. Maksudnya X tak sama, Y pun tak sama. Okay, jadi kalau cikgu keluarkan, okay, ni cikgu keluarkan dalam segitiga ni, segitiga tegak. So, kita nak cari jarak AC berapa kat sini kan. Okay, so cikgu keluarkan nilai dia. Okay, kat sini A kepada B ialah 10 unit yang kita dah kira tadi. Manakala B kepada C ialah 15 unit. Okay, so macam mana nak kira? Okay, jadi awak kena recall balik, ingat balik teorem Pythagoras yang telah awak belajar semasa tingkatan 1 tahun
lepas. Okey, so macam mana nak kira? Okey, so kita akan letakkan, okey, ni yang melintang macam ni. Okey, yang bertentangan dengan sudut 90 darjah ini adalah hipotenus. Jadi hipotenus mesti duduk kat luar. Jadi AC. Jadi panjang AC mesti ada kuasa 2 sama dengan hasil tambah kuasa 2 dua sisi yang lain tu. Okey, so maksudnya AB kuasa 2 tambah BC kuasa 2. Okey, so yang penting ni yang AC ni mesti duduk kat depan. Okey, so AB kuasa 2. Okey, so AB 10 cikgu gantikan 10 kuasa 2 tambah 15 kuasa 2. Okey, so tekan kalkulator. 10 kuasa 2 tambah 15 kuasa 2 maksudnya AC kuasa 2 ialah 325. Tapi ini AC kuasa 2. So, cikgu tak nak AC kuasa 2. Cikgu nak AC sahaja. Jadi, kuasa 2 bila cikgu pindahkan ke sana jadi punca kuasa 325. Okey, punca kuasa 325. Jadi, sama juga dengan 18.028. Okey, iaitu jarak AC ialah 18.028 unit. Okey, seterusnya kita tengok jarak PQ. Okey, ni dalam buku kerja awak, muka surat 67 soalan 2A. Okey, so jarak PQ, kita nak cari jarak PQ. Okey, so cikgu letakkan segitiga tegak, cikgu bina segitiga tegak kat sini. Okey, so jarak PQ, okay, so kita kena kira dulu yang tegak ni berapa. Ni tak ada masalah, ini kita boleh kira sebab dia bagi skala. So kalau kita kira skala dia, okey, so daripada sini, okey, so daripada sini ke sini, ni ialah 2, ni 4, 6. So jarak kat sini ialah, okey, jarak kat sini ialah 6 unit. Ni kita labelkan. Okey, manakala jarak kat sini pula, okey, daripada sini ke sini, okey, 2, 4, 2, 4, kat sini 1 je. So sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, so kat sini ialah 5 unit. Okey, so bagaimana kita nak kira jarak kat sini? Okey, sama je. Kita akan menggunakan teorem Pythagoras. Jadi nak kira teorem Pythagoras macam biasa, PQ kuasa 2 kat depan. Sebab PQ ialah hipotenus yang bertentangan dengan sudut tegak kat sini. So PQ kuasa 2 sama dengan, okey, so 6 kuasa 2 tambah dengan 5 kuasa 2. Okey, so kalau tekan kalkulator, 6 kuasa 2 36 tambah dengan 5 kuasa 2 25. Jadi PQ kuasa 2 sama dengan 61. Okey, cikgu tak nak PQ kuasa 2, cikgu hanya nak jarak PQ sahaja. So nak hilangkan kuasa 2, kita pindahkan akan jadi punca kuasa 61. Okey, so punca kuasa 61 sama juga dengan tekan kalkulator, awak akan dapat 7.81. So kat sini kita dapat jarak PQ sama dengan 7.81 unit. Okey, ini adalah soalan buku kerja muka surat 68 soalan A. Okey, soalan kali ini dia meminta awak cari jarak PQ. Okey, berbeza dengan soalan sebelum ni, okey, soalan slide sebelum ni, soalan tu kita boleh kira terus. Okey, kalau cikgu buat segitiga tegak, kat sini cikgu boleh kira berapa kan? Sebab apa? Dia bagi skala. Untuk soalan ni, soalan muka surat 68 ni, dia tak bagi skala. Dia tak bagi skala. Tak ada skala kat sini yang kita boleh kira. Jadi, cara dia, kita kena cari dulu, okey, titik kat sini. Titik yang bersilang antara garis segitiga tegak ni. Titik kat sini berapa? Okey, so ini jarak, ini adalah jarak tegak. Jarak tegak, ingat balik yang dalam slide sebelum ni, X sama, okey, X sama jarak tegak. Y sama jarak tidur. Okey, so sini jarak tegak. Jadi kalau jarak tegak yang sama adalah, okey, ini jarak tegak, P dengan love merah ni jarak tegak. So yang sama adalah 2 lah. Sebab X sama jarak tegak. Okey, so nak cari nilai, ni jarak mendatar kan, jarak tidur. So jarak tidur adalah Y yang sama. Ni jarak ni ke sini, mendatar, Y yang sama. So maksudnya 1. So titik love merah ni ialah 21. Okey, so ni adalah segitiga tegak dia. Cikgu nak cari berapa jarak PQ. Okey, so berapakah ni? Okey, berapa jarak kat sini?
Jarak kat sini macam nak cari. Okay, gunakan kaedah sebelum ni. So, 2 sebab 2 dengan 2 sama, X sama. Jadi nak kira jarak dia ialah 10 tolak 1. 10 kat sini tolak 1 dapat 9. Okay, manakala jarak kat sini pula ialah, okay, kalau kita perhatikan 1 dengan 1, Y sama kan? So, Y sama, jadi kita nak kira jarak 9 tolak 2, 7. Okay, cikgu pindahkan maklumat yang kita perolehi dalam satah ni ke dalam segitiga. So, kat sini tegak dia ialah 9, ini ialah 7. Okay, so macam biasa, hypotenuse PQ kuasa 2 kat depan sama dengan 9 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2. Okay, tekan kalkulator, 9 kuasa 2, 81. Tambah dengan 7 kuasa 2, 49. So, kita akan dapat PQ kuasa 2 ialah 130. Okay, tetapi awak kena ingat cikgu tak nak PQ kuasa 2, cikgu nak PQ sahaja. Jadi PQ sahaja sama juga punca kuasa 130 iaitu 11.40 punca kuasa dia. Jadi jarak PQ sama dengan 11.40 unit. Okey, seterusnya buku kerja masih lagi muka surat 68 untuk soalan C. Okey, so kita nak cari jarak PQ kat sini. Okey, cikgu bina dulu satu segitiga tegak. Okey, kemudian kalau macam cikgu cakap tadi, kita boleh kalau boleh kira yang tegak ni panjang dia, jarak dia berapa, yang mendatar ni jarak dia berapa, yang mengufuk dan mencacang ni, okey, tak ada masalah. Masalah sekarang dia tak bagi skala. So kita tak boleh nak kira macam biasa. Cara dia ialah kita kena kira dulu berapakah titik dekat sudut tegak ni. Titik dekat sudut tegak. Okey, macam biasa X sama jarak tegak. So, X sama jarak tegak sikit. So, ni jarak tegak. X sama. So, apa X dia? So, kalau tengok X dia ialah 2. So, titik dia yang pertama ialah 2. Okey, kat sini ialah jarak mendatar. Y sama jarak mengufuk ataupun mendatar ataupun tidur ataupun baring. So, Y sama. So, Y dia mesti sama sebab dia mendatar kan? So, kalau sini negatif 3, maka kat sini love merah ni pun negatif 3. Okey, so macam biasa. Nak kira jarak yang tegak ni. Okey, so kita akan, cikgu pindahkan dulu PQ kat sini. Kerajah ni kita nak cari jarak PQ. Okey, nak cari jarak yang tegak ni ialah sebab X sama ni, 2 dengan 2. So, kaedah dia ialah kita akan ambil titik Y 10 tolak dengan negatif 3. Kita akan dapat 13. Okey, manakala kat sini, okey, sebab Y sama, negatif 3, negatif 3, kita akan gunakan titik X. So, 9 tolak 2 sama dengan 7. Okey, cikgu pindahkan kat sini. 13 unit dengan 7 unit. Maka cikgu akan, hypotenuse kat luar. 13 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2. Kalau terbalik cikgu tak apa, tak apa. 7 kuasa 2 tambah 13 kuasa 2 sama je. Awak akan dapat 169 tambah dengan 49. Jadi PQ kuasa 2 ialah 218. Jadi PQ, nak dapatkan PQ sahaja, punca kuasa 218 iaitu 14.76. Jadi jarak PQ ialah 14.76 unit. Baiklah, itu sahaja yang kita pelajari pada hari ini. Okey, cikgu harap awak dapat buat latihan apa-apa masalah PM cikgu secara direct supaya cikgu tahu apa masalah awak. Okey, itu sahaja. Terima kasih.